Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam Nur Hashimah Syauqina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar Uncle Jeb? Yang tak dapat tidak, pada hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala masih lagi beri kepada kita kesihatan yang baik, keimanan, ketakwaan. Alhamdulillah kita dapat melakukan ketaatan. Assalamualaikum Tuan Haji Yasin, apa khabar? Yang mudah-mudahan tuan-tuan, berpagi-paginya kita pada pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tak rugi kita mengulang satu perkara yang diajar oleh Nabi SAW. Walaupun jawapan tu daripada sahabat, tetapi ajarannya, soalannya dan juga didikannya daripada Nabi SAW. Ketika ditanya kepada as-sahabah, kaifa asbahtum? Ada satu hari Nabi menuju kepada perkumpulan para sahabat. Nabi tanya soalan ni, kaifa asbahtum, apa khabar kamu pada pagi ini? Sahabat menjawab, tuan-tuan, ya Rasulullah, kami masih lagi berpagi-pagi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam bonda Mas Kana. Jadi cerita bab beriman ni tuan-tuan, adakah kita dapat menilai keimanan kita? Ni benda yang best yang saya nak sembang pada pagi ini dalam sesi live #Santapan Rohani. Cuma sebelum daripada itu, apa kata tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang dahulu, kan? Tag nama mereka, tulis Ustaz live pada pagi ini. Setelah lama kita menyepi sekejap, untuk kita, biasalah manusia kadang-kadang hilang fokus, kan? Hilang fokus tu sebenarnya bukan hilang fokus, dia buat benda lain. Sama juga saya sebagai seorang manusia, tuan-tuan. Okey, jadi apa kata tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang atas dasar dakwah. Untuk saya nak sharing satu cerita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan penceritaan ini tuan-tuan, menggambarkan kepada kita sejauh mana pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tuan-tuan ingat para nabi pun tak diuji ke? Sebab tu bila sebut iman, antara poin yang saya nak mulakan pada hari ini, kalau kita buka Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, dimulakan susunan Al-Quran. Sebab cara penulisan Al-Quran ni ada dua, kan? Pertama, sebagaimana nuzul, penurunan. Ada. Cuma Quran yang kita baca sekarang ni, dia bukan ditulis dengan cara an-nuzul. Itu dengan cara yang disusun, tuan-tuan. Cuma dengan cara penyusunan Quran pada hari ini, kalau kita memulakan dengan suratul Baqarah, setelah daripada suratul Fatihah, dimulakan dengan Al-Baqarah,
dengan katanya alif lam mim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang beriman ni nak tahu keimanan kita kuat ke tak kuat, hebat ke tak hebat, rapuh ke tak rapuh. Antara kriteria orang-orang beriman apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia percaya dengan benda-benda gaib. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sembahyang dan seterusnya. Jadi bila sebut benda-benda gaib ni tuan-tuan, memang benda-benda gaib ni tak masuk akal. Memang benda-benda gaib ni tak masuk akal. Jadi bila mana menyebut berkenaan benda gaib tak masuk akal tuan-tuan, kalau masuk akal namanya bukan benda gaib. Cuba tulis di ruangan komen. Kalau benda tu masuk akal, namanya bukan benda gaib. Memang sifat benda gaib itu tak masuk di akal. Tak masuk akal lah benda ni. Tak logik lah benda ni. Itu dia panggil benda gaib. Jelas ke jelas ni? Anita Ghazali, waalaikumsalam. Surya Sulaiman, ahlan wa sahlan. Jadi sebagai contoh, kita melihat kaum Ad, kaum Samud dulu, antara kaum yang badan besar-besar. Tuan-tuan, mereka ni kalau nak minum capai air di langit sahaja. Dah start lagi viral lah. Hari tu Ustaz YD viral. Lepas ni aku pula. Waalaikumsalam Nur Muhammad Syarif. Kaum Ad, Samud, antara kaum yang badan besar-besar, mereka nak minum air capai di langit sahaja. Bagaimana sifatnya? Nanti ada yang menjawab pula, Ustaz, ialah yang tu benda gaib, benda yang tak masuk akal, tapi yang ada hujahnya, yang ada dalilnya. Tuan-tuan nak cerita, siapa di rumahnya ada syarah sawi, syarah bagi tafsir Jalalain? Cuba tulis di ruangan komen, saya nak tahu. Siapa yang ada syarah sawi, tafsir, syarah bagi tafsir Jalalain? Dalam syarah sawi ni tuan-tuan, dia menceritakan, nanti saya semak balik sebab saya baca benda tu 2 kali. InsyaAllah saya ingat. Fakta ni jelas. Dalam syarah sawi, tafsir bagi Jalalain, ketika dikhabarkan, diceritakan berkenaan ketika dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Dengar, masuk akal ke tidak? Ketika dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah Ta'ala nak menguji dia tuan-tuan, dinukilkan dalam syarah sawi, tafsir bagi Jalalain, api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu, tingginya dinisbahkan 7 hari perjalanan. Dinisbahkan 7 hari perjalanan. Ni semua cari jalan nak viral ni. Tak, kita cerita ilmu. Tuan-tuan boleh rujuklah syarah sawi. Api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, apinya itu 7 hari perjalanan. Kalaulah kita kata yang isu baru-baru ni 15 km, agak-agak 15 km tuan-tuan kalau berjalan sampai sehari tak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekarang ni kita bagi rojokan. Jangan tak rojok pula, pergilah cari kitab. Takkan semua kita nak suruh dekat mulut. Takkan semua kita nak bagi. Soalan daripada Ahmadi Sainawi, nak tanya, haram ke jika kita belajar perkara gaib? Bukankah kita nak taksub atau percaya dengan benda gaib? Okey, bukan masalah haram ke tidak. Bagus soalan Ahmadi ni. Kan dimulakan Al-Quran cara penulisannya allazina yu'minuna bil ghaibi. Tanda orang yang beriman itu percaya dengan benda-benda gaib. Memang sebenarnya kehidupan kita ni banyak je benda gaib. Tauhid tu benda gaib kan? Tauhid benda kepercayaan, tetapi kepada perkara yang gaib. Pahala benda yang gaib, yang tak ada nampak oleh mata kepala, benda yang ada pada kefahaman kita. Apa lagi dosa kan? Cuma impak daripada dosa itu ada kesannya. Neraka contoh. Dosa tu benda tak nampak, kan benda gaib. Contoh. Jadi nanti saya cari balik dalam sawi tu. Dalam syarah sawi, dia menukilkan api yang bakar Nabi Ibrahim alaihissalam tingginya 7 hari perjalanan. 7 hari.
Agak-agak tinggi mana 7 hari ni? Cuba jawab sekejap di ruangan komen. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ayin Sumayyah, syukran jazilan khairan jazak rezeki anak-anak pondok saya. Dah. Setiap kali saya dapat star, dikonvertkan dengan duit, saya buat kenduri. Buat kenduri, buat maulid. InsyaAllah hari Jumaat ni ada kenduri kita akan buat, tuan-tuan. Sebab baru ni Facebook baru bagi duit. Dapatlah 1000 lebih rezeki daripada tuan-tuan. Jadi kembali kepada bicara tadi, benda-benda gaib ni, tuan-tuan, memang benda yang tak masuk akal. Sebagai contoh. Sebab pada pagi ni saya nak bawakan satu tajuk, kenapa aku dah susah nak berubah. Kenapa aku susah nak berubah? Antaranya kadang-kadang kepercayaan kita kepada gaib ni, keimanan kita kepada benda gaib ni tak mencapai kepada level yang sepatutnya. Sebagai contoh, dalam sebuah kitab Tasawuf karangan Dr. Samsul bin Muhammad Nur, dalam bab marah. Cerita ni bagus, tuan-tuan. Siapa dengar cerita ni? Mudah cerita ni memberi sikit inspirasi kepada tuan-tuan. Allah Ta'ala pun mengajar kepada para Nabi benda gaib yang tak masuk akal. Tetapi bagaimana keimanan mereka itu percaya kepada apa yang diajarkan, percaya kepada apa yang ditunjukkan, mereka ikut. Nanti ada yang menjawab, Ustaz, yang tu Allah. Ada je jawapan manusia ni. Yang tu Allah, of course lah kita kena percaya. Bukan masalah Allah tak Allah, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak ada kepada zaman Haman, Qarun, Namrud dan sebagainya. Ada, Allah Ta'ala ada wujudnya. Tapi kenapa ada golongan yang tak percaya? Kan ada golongan tak percaya kepada Allah. Ada golongan yang tak percaya kepada Nabi SAW. Jadi siapa nak dengar cerita ni, nak cerita bab keimanan yang tak masuk akal ni, saya nak tuan-tuan bantu saya untuk tambah love, bagi love banyak-banyak. Saya nampak love berterbangan, baru saya start cerita. Dah lama tak bersembah dengan tuan-tuan ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Syukran jazilan kepada yang kongsikan star, rezeki anak-anak pondok saya untuk buat kenduri dan sebagainya. Terima kasih. Baik, dalam kitab Tasawuf dikisahkan, terima kasih Nur Muhammad Sharif, satu hari satu ulama' ni sedang mengaji dengan ayah dia. Lepas tu ayah dia bercerita. Ayah dia cerita apa? Cerita berkenaan bagaimana Allah Ta'ala menguji para Nabi dahulu. Ingat tuan-tuan, dalam Islam kita ada dua. Pertama, kita ada Nabi. Kedua, kita ada Rasul. Jumlah Nabi 124,000 dan jumlah Rasul 313. Nabi ni apa dia? Orang yang mendapat wahyu daripada Allah, tetapi tidak wajib mereka sebarkan. Rasul ni apa? Mendapat wahyu dan petunjuk daripada Allah dan wajib mereka sebarkan. Nampak tak? Ada yang Nabi dan ada yang Rasul. Maka dikisahkan ada seorang Nabi ni, satu malam tu dia bermimpi. Ni cerita mimpi panjang lagi ni. Memang mimpi tak boleh dibuat hujah, mimpi tak boleh dibuat dalil, melainkan mimpi yang dilalui oleh Nabi, Rasul dan sebagainya. Waalaikumsalam, Manis Salah Farouk. Suatu hari, seorang Nabi ni bermimpi. Dalam mimpi tu, dia terima isyarat. Allah Ta'ala berfirman dalam mimpi tu dalam bentuk wahyu. Dia kata, wahai Nabi, besok bila kau bangun pagi-pagi, kau terus keluar daripada rumah engkau menuju ke arah barat. Menuju ke arah barat. Terima kasih Nur Muhammad Sharif, syukran jazilan khairan jazak. Kau bangun je pagi-pagi, celik je mata kau menuju ke arah barat. Kalau boleh tuan tulis ni bagus, cerita ni bagus sangat. Dan menuju ke arah barat, apa kau buat? Pertama sekali Allah Ta'ala memberi isyarat kepada Nabi itu, benda yang kau jumpa mula-mula sekali, maka kau makan. Apa arahan yang pertama? Benda yang kau jumpa mula-mula sekali, kau buat apa? Kau makan. Satu. Lepas tu yang kedua, setelah kau makan benda tu, engkau teruskan perjalanan. Maka bila kau jumpa yang kedua, maka engkau simpan. Engkau simpan. Dua. Lepas tu, lepas kau simpan tu buat apa? Engkau teruskan perjalanan. Maka bila mana berlaku apa-apa, engkau terima. Engkau terima. Berapa dah? 3. Kan? Kemudian setelah kau terima benda tu, kau teruskan perjalanan. Bila kau jumpa apa-apa,
engkau gembira, engkau apa tu? Engkau sempurnakan keinginan orang lain, kau sempurnakan impian orang lain, kau sempurnakan impian orang yang berkehendak. Waalaikumsalam Hariza. 4. Dan yang kelima, engkau berjalan lagi, apabila kau jumpa sesuatu maka kau larilah. Engkau lari. Ini 5 arahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang Nabi dalam mimpi, supaya dia selesai ketugasan dia. Tuan-tuan dapat ke dapat ni? 5 arahan daripada Allah Ta'ala. Yang pertama, engkau jumpa, mula-mula yang kau jumpa engkau makan. Yang kedua, engkau simpan. Engkau jumpa benda ketiga, engkau terima. Engkau jumpa benda yang keempat, engkau sempurnakan keinginan dan impian. Dan engkau jumpa benda yang kelima, engkau lari. Jelas? Terima kasih Muhammad Fatih Amsyar. Inilah 5 arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang Nabi. Maka bila mana dia bangun, tuan-tuan, dia bangun, maka dia terus melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Dah bangun-bangun, dia mandi-mandi semua, tuan-tuan. Terima kasih Nur Mak Syarif. Syukran jazilah khairan jazak, rezeki anak pondok kami. Maka dia terus keluar rumah dia menuju ke arah barat. Siapa nak tahu apakah benda yang mula-mula sekali dia nampak? Benda yang pertama sekali dia tengok ialah bila dia menuju ke arah barat, dia nampak satu bukit yang begitu besar warna hitam. Bukit tu besar, berwarna hitam. Maka dia teringat dalam mimpi tadi, Allah Ta'ala memberi isyarat kepada Nabi itu, engkau jumpa benda pertama, engkau makan. Waalaikumsalam Helmi Merman. Kau jumpa benda pertama, engkau makan. Nabi tu kata, contohlah macam saya lah peluk tubuh. Macam mana aku nak makan bukit ni? Ni. Sebab tu saya kata, kadang-kadang arahan Allah Ta'ala ni pun seolah-olah macam tak masuk akal. Itulah keimanan. Memang benda iman ni kadang-kadang tak masuk akal. Bukan semua benda iman masuk akal. Kalau masuk akal, tuan-tuan, bukan namanya allazina yu'minuna bil ghaibi. Bukan benda ghaib. Memang benda ghaib tak masuk akal. Roh, kan? Roh tu benda yang tak masuk akal. Di mana tempat roh? Kita nak kaji roh macam mana? Benda yang tak masuk akal. Mana tempatnya duduk roh? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Ni dia nak kaji. Macam mana ulama' dulu boleh semayang 1000 rakaat pada satu malam. Maka dia buat kiraan. Tuan-tuan, isu ni saya dah sebut 15 tahun dulu waktu saya mengajar. 15 tahun dulu bila saya buat program solat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, benda ni dah lama saya bangkitkan. Tuan-tuan, saya tak payah jawab dah dengan formula. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan boleh jawab di ruangan komen secara live pada pagi ini. Tuan-tuan boleh rasa tak beza masa sekarang dengan masa 20 tahun dulu? Cuba jawab dulu. Sebelum kita nak beriman, betul ke ulama' dulu boleh semayang satu malam 1000 rakaat? Boleh semayang satu malam 1000 rakaat. Ni. Kalau satu rakaat 3 minit, dia kira lah 1000 rakaat 3000 minit. Padahal sehari semalam ada 1440 minit. Saya tanya tuan-tuan dulu, tuan-tuan rasa tak 20 tahun dulu punya masa dengan sekarang punya masa, adakah perbezaan? Terima kasih Nur Muhammad Syarif. Sangat berbeza. Kan? Kita boleh rasa tak Ramadan sekarang dengan Ramadan 2 tahun lepas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih Zarina Abu Hassan. Terlalu beza. Kalau kita dah rasa perbezaan, apatah lagi 500 tahun lepas? Itu yang pertama. Okey. Nak cerita lagi benda tak masuk akal. Imam Muna Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, cerita beriman ni, sekali lagi bawa sambung cerita Nabi tadi. Imam Muna Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ulama' buat kajian, helaian penulisan kitab beliau lebih banyak daripada umur dia. Helaian penulisan kitab beliau, maknanya, okey, kalaulah sehari aku dapat mengarang 1 helai, contoh. Ataupun kalau sehari aku boleh mengarang 1 kitab, contoh. Kan? Macam almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, Allah yarham. Dah lah sibuk dengan mentadbir negeri Kelantannya, mengajarnya. Sebulan sekali keluar 1 kitab. Sebulan sekali keluar 1 kitab. Ada je penulisan beliau. Tu Imam Muna Al-Ghazali, ulama' kaji, penulisan beliau terlebih banyak daripada umurnya. Tak masuk akal kan? Tak masuk akal. Tetapi itulah dipanggil keimanan. Ilmu ni benda yang tak terjangkau di akal kita untuk kita menilai. Baik, sambung cerita tadi. Sambung juga. Bila mana Allah Ta'ala berfirman
wahai Nabi, benda yang mula-mula sekali kau nampak, kau makan. Macam mana Nabi nak buat? Tak apa, maka dia percaya kepada Allah Ta'ala. Dia percaya. Allah Ta'ala kata suruh makan, aku makan. Maka Nabi tadi mendekati bukit tadi. Bila dia makin dekat, bukit tu makin kecil. Bila dia makin dekat, bukit tu makin kecil. Bila dia sampai dekat kaki bukit, maka tiba-tiba tuan-tuan, bukit tu bertukar menjadi satu donat. Allahumma salli ala Muhammad. Bukit tu bertukar menjadi donat. Bila bukit bertukar menjadi donat, maka dia pun makan. Dia makan. Dia melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai tugasan yang pertama. Baik. Kemudian dia teruskan lagi perjalanan Nabi ni. Kemudian sampai dekat sebuah tempat, dia terjumpa tembaga, satu bekas daripada emas. Maka dia teringat mimpi dia malam tadi. Allah Ta'ala kata apa? Wahai Nabi, bila kau teruskan perjalanan, engkau jumpa benda yang kedua, engkau simpan. Apa arahan Allah Ta'ala? Simpan. Maka dia fikir, macam mana aku nak simpan emas ni? Maka datang satu idea, dia gali. Dia gali lubang, gali tuan-tuan, dia masukkan emas, lepas tu dia kambus. Baru selangkah nak meneruskan perjalanan, tiba-tiba pok terkeluar balik. Dia gali lagi. Gali lebih dalam. Lepas tu dia masuk emas tadi tu. Sebab arahan yang Allah Ta'ala beri, suruh simpan. Simpan elok-elok. Maka dia timbus, kambus. Pok, terkeluar lagi. Ni yang jadi lagu Salih Yaakob. Siapa ingat? Waalaikumsalam Abdul Ghaffar. Gali lubang. Lubang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang. Pinjam uang bayar hutang. Gali lubang, tutup lubang. Pinjam uang bayar hutang. Siapa ingat lagi lagu ni? Dah? Itulah kehidupan kita. Gali sana, tutup sini. Tutup sini, gali sana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka Nabi tadi terpaksa akur dengan arahan daripada Allah Ta'ala. Dia gali lagi. Sampai satu masa dia pun letih tuan-tuan. Maka dia buat satu galian yang dalam. Dah? Gali dalam. Lepas tu dia masuk. Dia masukkan emas tu, dia kambus. Lepas tu dia terus beredar. Baru tak lamanya jauh, pok terkeluar lagi. Dah terkeluar lagi, dia kata, tak apa ya Allah, aku dah tunaikan apa yang kau suruh. Aku dah buat apa yang kau perintah. Maka aku terima ya Allah. Dan aku terima. Walaupun arahan tu aku dah buat, tetapi benda tu terkeluar, nak buat macam mana? Maka yang ketiga apa? Dia terima. Walaupun benda tu tak jadi, tak masuk akal, perintahnya nyata, terima. Itu perkara yang ketiga. Maka Nabi itu teruskan lagi perjalanan, berjalan lagi. Kemudian dia nampak ada seekor burung kecil yang sedang dikejar oleh seekor burung yang besar. Maka burung kecil tu berlari. Dia sampai dekat Nabi tadi. Maka Nabi tu bertangkaplah pegang burung tadi. Maka Allah Ta'ala beri izin kepada burung itu boleh berbicara dengan Nabi itu. Dia kata, wahai Nabi, kau selamatkanlah aku. Aku sedang dikejar oleh burung yang besar. Maka tuan-tuan, salam ayah Mak Isa, Nabi tadi ambil burung tadi, letak dalam jubah dia. Maka burung yang besar tu, dia nampak apa yang berlaku. Maka burung yang besar turun, terus menghadap pada Nabi tadi. Dia kata, wahai Nabi, engkau tahu tak, aku kejar burung ni daripada pagi sampai ke petang. Daripada pagi sampai ke tengah hari. Contohlah, sampai pagi ke tengah hari aku kejar burung ni. Tiba-tiba pula sampai burung dekat engkau, kau boleh simpan. Kau tahu kan burung ni merupakan makanan aku. Kan? Rezeki aku yang Allah Ta'ala takdirkan. Katanya burung besar tadi. Maka Nabi ni teringat apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam mimpi malam tadi. Tuhan kata apa? Tunaikan kehendak orang, tunaikan impian orang, tunaikan cita-cita yang berhajat. Maka Nabi tu fikir, macam mana aku nak bagi ke tidak? Sat lagi kalau aku bagi burung kecil ni, kesian pula, kan? Tetapi burung kecil ni, kalau ikut takdirnya, itulah makanan kepada si burung gagak yang besar tadi, burung helang yang besar tadi. Maka apa dia buat tuan-tuan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dia ambil pisau, dia potong peha dia. Allah, ni pengorbanan. Dia potong peha dia, dia bagi kepada burung helang yang besar tadi. Nah, kau ambil peha aku. Sebab dia lapar kan? Bagi makan je lah. Bila burung helang yang besar tu dapat peha dia, bahagian daripada peha tadi, maka beredar lah. Dah beredar tuan-tuan, maka sang Nabi tadi, dia ambil burung kecil tu, dilepaskan.
Tu arahan yang keempat. Dan akhir sekali yang kelima, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bila mana dia berjalan, tiba-tiba dia sampai dekat sebuah tempat yang terlalu busuk, maka dia lari. Sebab arahan yang kelima apa dia? Bila kau sampai dekat sebuah tempat, kau lari. Itulah arahan yang kelima. Dia lari meninggalkan tempat tadi sampai ke rumah dia. Bila sampai ke rumah dia, tuan-tuan, maka dia fikir-fikir balik, rasanya dah selesai kot 5 tugasan yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Pertama, dia ingat balik, benda yang mula-mula aku jumpa, aku kena makan. Dia makan bukit. Tak masuk akal, kan? Ni kisah Nabi Khidir kan? Bukan. Dayang rujuk dalam kitab Mutasawuf, kan? Yang kedua, bila aku nampak satu bekas daripada emas, aku simpan. 2. Yang ketiga, walaupun aku dah cuba simpan, emas tu terkeluar juga daripada tanah, aku terimalah, aku redha. 3. Yang keempat, walaupun burung gagak tu mengejar burung kecil sebagai makanan dia, tetapi tak apalah, aku sanggup korbankan peha aku untuk bagi dia makan, sebab aku nak tunaikan hajat dia. 4. Dan yang kelima, aku sampai tempat yang busuk, aku lari. Maka dia bila fikir-fikir balik, rasa dah selesai kot tugasan yang Allah Ta'ala berikan pada aku dalam mimpi semalam. Maka dah selesai dia mandi-mandi, tuan-tuan. Malam tu sebelum tidur dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi tadi, ya Allah, maka engkau khabarkanlah kepada aku, dan apakah hikmah yang engkau berikan ujian ni kepada aku. Maka bila Nabi tertidur, tuan-tuan, sekali lagi dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi lagi bertemu tu nisbahnya bagaimana, wallahu alam. Cuma kalau kita belajar martabat para nabi ni, Rasul yang boleh berkata-kata dengan Allah, Nabi Muhammad yang pernah bertemu dan melihat Allah, Nabi-Nabi yang lain kaifiatnya bagaimana, wallahu alam, di atas apa yang layak bagi mereka itu. Maka bila Nabi tu tidur, dia mimpi balik. Allah Ta'ala jawab, setiap apa yang berlaku tu apa jawabannya. Saya rasa benda ni bagus kalau kita dapat implikasikan pada kehidupannya kita. Yang pertama sekali, arahan aku yang pertama apa dia? Allah Ta'ala kata, engkau nampak, kau jumpa satu benda dan kau terus makan. Apakah benda yang mula-mula nampak? Satu bukit hitam yang begitu besar. Apa maknanya? Tulis, itulah namanya marah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu namanya marah. Walaupun bukit tu besar macam mana, kau kena makan. Kau kena hadam benda tu, hadam. Biar simpanlah hati, tak apa. Kan? Tu. Maknanya marah ni, besar macam mana pun, bagi dia kecil, kemudian makan, hilangkan. Marah tu besar macam mana pun, kita kena makan dia, hadam dia, supaya apa? Supaya kita dapat menjaga akhlak, adab dan sebagainya. Itu yang pertama. Allah Ta'ala kata apa? Bukit yang besar tu maknanya marah. Yang kedua, simpan. Apa yang kau jumpa, kau kena simpan. Itu dipanggil amanah. Amanah. Kan? Alhamdulillah, engkau telah tunaikan amanah. Walaupun akhir sekali emas tu terkeluar balik. Yang ketiga apa dia? Terima, maknanya redha. Redha. Itulah kehidupan kita, tuan-tuan. Bukan semua benda yang kita nak jadi. Dan juga bukan semua benda kita tak nak tak jadi. Itulah life, itulah kehidupan. Yang penting sejauh mana hidup kita betul-betul nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu pentingnya iman ni. Dan last week saya buat program dengan Fama di Selayang, tuan-tuan, bagus. Kami mulakan event tu, walaupun Fama ni satu Malaysia ada lebih kurang 2,000 staff. Tapi hari tu dia mulakan dengan 30 orang dulu sebelum kami nak pergi kepada level-level kumpulan-kumpulan yang seterusnya. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Macam mana saya nak ubah mindset mereka itu? Antara benda yang saya buat pada hari itu, saya ajar mereka belajar tulis impian. Belajar tulis impian dalam keadaan beriman. Belajar tulis impian dalam keadaan beriman kepada Allah. Bukan beriman kepada diri. Kalau percaya kepada diri, memang tak percayalah. Aku ni boleh berubah ke? Aku ni boleh khusyuk solat ke? Aku ni boleh alim ke? Aku ni boleh fakih ke? Itu namanya beriman kepada diri. Of course dia tak percaya dengan diri dia. Siapa setuju? Kan? Tapi kalau dia beriman kepada Allah, Allah Ta'ala boleh ubah aku kalau Tuhan berkehendak. Jangan kata kalau Tuhan berkehendak. Cuba kata ya, Allah Ta'ala nak aku berubah. Sebab apa?
bahawa manusia itu di atas sangkaan dia kepada Tuhannya. Kalau kita sangka Allah Ta'ala boleh ubah kita, tuan-tuan, itu yang kita dapat. Kalau Allah Ta'ala sangka boleh beri kepada kita khusyuk solat, itu yang kita dapat. Kalau kita sangka, Allah Ta'ala boleh beri kepada aku khusyuk. Aku dah lah, ustaz tak apalah mengaji pondok. Kan? Ustaz tak apalah mengaji pondok sana, sini, sana, Malaysia, Thailand, petani. Contoh, pergi Aceh. Saya ni, duduk sekolah sekular je. Habis sekolah sekular, lepas tu masuk universiti pun belajar sekular. Tengok, dia beriman dengan diri, bukan dia beriman dengan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Siapa setuju dengan apa saya sampaikan? Sebab tu iman ni penting. Masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Benda yang Tuhan kata jadi, pasti jadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, samalah kes tadi. Dia beriman kepada Allah. Waalaikumsalam Bonda Maziah. Dia beriman kepada Allah. Allah Ta'ala suruh simpan, dia simpan. Walaupun tak jadi benda tu, dia buat. Kemudian yang ketiga apa dia? Dia redha. Terima tu kau redha lah. Bukan semua benda yang aku suruh jadi pada zahirnya, tapi aku nak ajar kamu bagaimana imannya kamu kepada aku. 3. Yang keempat apa dia? Allah Ta'ala mengajar kepada kita, bila kau jumpa sesuatu, tunaikan hajat. Kan dia jumpa burung tadi, kisah Nabi tu jumpa burung besar, kejar burung kecil. Lepas tu Nabi ni ambil burung kecil, simpan dalam jubah dia, sehingga burung besar tu kata, ini makanan aku, kenapa kau nak ambil? Aku kejar daripada pagi sampai tengah hari. Seolah burung besar tu marah lah. Maka dia tunaikan juga hajat, dia ambil daging dia. Maka itulah hidup kita, kadang-kadang kena ada pengorbanan, kena ada korban. Korban tu bermula dengan diri kita. Kita nak orang lain berkorban, kadang-kadang kita mula berkorban. Kadang-kadang kita tak nak berkorban dari segi masa, keuangan, diri dan sebagainya. Dan akhir sekali, yang kelima apa dia? Engkau sampai sebuah tempat, kau lari. Iaitu tempat orang yang mengadu domba, umpat-mengumpat, keji-mengeji dan sebagainya. Lari. Akhir zaman ni tuan-tuan, kalau boleh, belajar. Tinggalkan, skip. Bahkan unfriend. Mana-mana orang yang ada sifat-sifat begini, mengadu domba, umpat-mengumpat, keji-mengeji, fitnah-fitnah, kata-mengata, unfriend. Sebab kita kena menjaga agar kita berada pada satu circle, orang yang betul-betul kita berada pada satu kawanan, satu gerombolan, satu sahabat yang mereka ini betul-betul nak kepada Allah Ta'ala, nak kepada kebaikan. Sebab hari ini kita melihat zaman fitnah berlaku, tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya sedih bila kita baca komen-komen orang berkenaan komentar. Dia kata logik ke orang dahulu semayang 1000 rakaat? Tengok, dinilai dengan sains, dinilai dengan akal dia. Fitnah berlaku pada agama. Agama. Tak pernah kaji ke tuan-tuan? Ulama dulu mengaji berapa ribu ilmu? Berapa ratus ilmu mereka boleh belajar? Yang tu tak buat kajian pun. Masuk akal tak dengan umur dia, dengan usia dia? Kadang-kadang dia mengarang kitab lebih banyak daripada umur dia. Kita tanya pula, bila boleh dia mengaji? Takkanlah dia mengaji setahun dua, tiba-tiba dah mengarang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Of course, hubun Nabi mesti ada, hikmahnya pasti ada. Cuma kitalah berusaha mencari kawanan, sahabat. Sebab ni, kisah yang berlaku kat atas Nabi tadi jelas. Lari. Kita ni tak kuat tuan-tuan, bahasa mudah. Jangan berasa kita kuat dalam keadaan iman kita rapuh, takwa kita masih lagi goyang, amal kita masih lagi kejap ada, kejap tak ada. Saya cakap diri saya, bukan tuan-tuan, tidak. Tuan-tuan boleh jadi lebih hebat daripada saya. Cuma apa yang saya buat ialah bagaimana saya suka memilih satu jalan. Kita tak nak melalui pada satu keadaan atau pada satu situasi yang benda tu membawa kepada kita ruang-ruang untuk menyebarkan fitnah. Kan? Itulah yang berlaku pada akhir zaman. Sebab tu cerita-cerita bab benda gaib. Ni cerita benda gaib. Cerita bab keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni jelas ke jelas ni? Alhamdulillah dah lama tak bersembang. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sesuatu pada pagi ini untuk kita fahami. Cerita bab masa tadi. Yang ni tuan-tuan tak perlu percaya. Tak perlu nak viral-viral kan. Mengaji je lah. Mengaji 15 km tak pelik lah. Buka sawi, saya kata buka sawi. Syarah sawi, tafsir bagi jalan lain.
Api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam tingginya 7 hari perjalanan. Oh, sudah. Tingginya 7 hari perjalanan. Cuba ukur dengan sains. Jumpa. Ukur dengan akal. Macam mana agak-agak dia himpun kayu-kayu api nak bakar Ibrahim ni. Tinggi api tu 7 hari perjalanan. Saya bagi rojokan, cari. Jangan tak cari. Sekali lagi dia viralkan pula. Cari dulu, mengaji. Bila cari, jumpa. Itulah menunjukkan prinsip kita kepada ilmu tu jelas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oh, kalau betul lah dulu Fir'aun buat istana 15 km, mesti ada peninggalan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hidupnya kita. Jadi mudahan saya nak pastikan circle saya dapat sesuatu. Saya nak pastikan circle saya menjadi circle yang kita bukan saja beriman kepada Allah, kita bukan saja beriman kepada Rasulullah, bahkan kita beriman kepada apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas, Bila aku meninggal, aku meninggalkan 2 perkara. Tuan-tuan, dua-dua riwayat ni ada. Pertama, Allah Taala kata apa? Aku tinggalkan Quran dan sunnah aku. Ingat. Yang kedua, aku tinggalkan Quran dan Ahlul Bait. Dua-dua hadis ni sahih. Tuan-tuan tak boleh abaikan. Saya ulang. Hadis yang pertama, Nabi pernah menyebut setelah aku meninggal, aku tak meninggalkan apa-apa. Jikalau kamu bergaduh, kamu berbalah, kamu berbantah, kembalilah kepada 2. Pernah Nabi meriwayatkan Al-Quran wa sunnati. Dalam beberapa riwayat yang lain, kalau kamu bergaduh, kamu balah tuan-tuan, Al-Quran dan Ahlul Bait. Ahlul Bait. Jangan bila dengar Ahlul Bait, sekali lagi Syiah ke? La ilaha illallah. Mengajilah. Saya tanya lu, hadis ni ada ke tak ada? Ada. Sebab tu bila mana kita belajar, kita berada pada satu landasan. Jelas ke jelas ni? Habis. Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada hari ni. Mana yang baik tu datang daripada Allah, yang tak baik tu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri, tuan-tuan. Kalau saya silap, saya layak ditegur. Yang paling penting, kita belajar tu biar konteks kepada ilmu. Jelas ke jelas? Jadi yang kedua, bagi tuan-tuan yang nak belajar secara online, offline, saya dah lama dah. Sebenarnya saya rindu nak jumpa tuan-tuan. Dah lebih kurang 2 tahun kan kita buat program secara online. Saya semakin rindu kepada tuan-tuan. Hari tu kita dah buat KIR percuma. Dan insyaAllah kita akan cuba buat sebulan ke 12 kali. Saya akan around satu Malaysia, tengok rezeki Allah Ta'ala takdirkan kepada kami macam mana. Cuma yang KIR Julai ni, kalau tuan-tuan nak join, yang ni kita tak ambil banyak. Untuk offline kemungkinan kita akan pelawa 100 orang sahaja. Untuk offline, selebihnya online. Sebab dewan kita kecil, sebab kos kita sedikit. Alhamdulillah, biar saya terus terang tuan-tuan. Tetapi saya rindu nak jumpa tuan-tuan secara offline. Mana yang jauh tu jangan risau, Sabah ke, Sarawak ke, Brunei ke, Singapura ke, boleh belajar secara online. Kita buat dua-dua versi. Supaya apa? Saya nak buktikan kepada tuan-tuan, khusyuk is real. Kan? Tuan-tuan tak perlu fikir, jalani prosesnya, beriman dengan Tuhan, dan amalkan, buat tindakan, insyaAllah khusyuk akan mencapai pada kehidupan. Ma'asalamah liqa. Sehingga bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Lah hashtag Santapa Rohani. Kalau tuan-tuan nak daftar program, scroll je dalam Facebook saya, banyak link. Kalau tak ada, boleh PM admin. Mudah kita bersama-sama mendapat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.